Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita teruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Mafhumnya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Adapun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan liya'budun dengan maksud liya'rifun. Maknanya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku, dalam erti kata mengenaliku. Baiklah. Jadi warga sekolah Mak Tafiz sekalian, sebelum saya memanjangkan kalam saya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan dulu diri saya. Kalau kita tengok adik-adik baru ni, tengok ada abang ni berucap kat video ni, dia pun pelik, siapa yang berucap ni kan? Tiba-tiba je kan. Jadi moleklah kalau kita mulakan saya mulakan ucapan saya dengan ta'aruf. Jadi nama saya Muhammad Amirul Fitri bin Mazlan, dan saya merupakan bekas pelajar Mak Tafiz, Mak Tafiz Cendera, bermula dari tahun 2007. Ini masa saya tingkatan 1 sehinggalah 2011 saya tingkatan 5. Jadi saya bersekolah di Mak Tafiz selama 5 tahun lah, daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Dan sekarang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan berkat doa-doa daripada para guru sekalian, para masyayikh, para muallim, saya telah melanjutkan pelajaran di bumi Mesir dalam kuliah Syariah Islamiah tahun 1. InsyaAllah lah. Semoga saya dapat menyambung pengajian dengan baiklah, insyaAllah. Baik. Sebenarnya video yang saya buat ni merupakan sebagai memenuhi permintaan daripada Al-Fadhil Ustaz Abdullah bin Jantan. Beliau meminta saya untuk menyampaikan sedikit nasihat kepada adik-adik semualah, kan? Jadi sebenarnya saya bukanlah orang yang layak untuk menyampaikan mutiara-mutiara kata yang mempengaruhi hati orang-orang yang mendengarnya. Dan saya ni bukanlah orang yang petah berkata-kata, orang yang hebat berhujah. Tidak, saya bukan orang seperti itu. Cuma hanya saja saya di sini sekadar untuk memberikan sedikit nasihat. Mungkin boleh menjadi sebagai sedikit suntikan semangat kepada adik-adik di bumi Cendera agar dapat meneruskan perjuangan menuntut ilmu, insya-Allah. Baik. Jadi suka saya untuk menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Qala ta'ala, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Mafhum hadis tersebut, wahai sekalian manusia, sesungguhnya ilmu itu diperolehi dengan ta'allum, maknanya pembelajaran yang lama. Wal fiqhu bitafaqquh wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah berkehendakkan dia ni menjadi baik, maka Allah Taala akan memberi dia faham dalam agama. Dan Allah Taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanya sahaja yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah daripada kalangan para alim ulama. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawasanya nak dapat ilmu ni mesti dengan cara ta'allum dan juga tafaqquh. Ta'allum dan tafaqquh dia merupakan atas wazan tafa'ala.
Tafa'ala ni memberi dua maksud sepanjang pengetahuan saya. Wazan tafa'ala memberi dua maksud. Yang pertama, memberi maksud melakukan sesuatu perkara itu dengan bersungguh-sungguh. Pertama. Yang kedua, wazan tafa'ala juga menunjukkan melakukan sesuatu perkara itu dalam tempoh masa yang lama, jangka masa yang lama. Jadi nak sebutkan bahawasanya nak menuntut ilmu, nak memperolehi buah ilmu, bukan sekadar ilmu, buah ilmu. Maknanya kita boleh amalkan adalah bagaimana? Dengan kita berusaha bersungguh-sungguh. Berusaha bersungguh, terkeluar daripada kata bersungguh-sungguh, kita menuntut ilmu secara secara maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, leka kan, kita leka, lalai ataupun sambil lewa saja. Dan untuk mendapat ilmu tu juga, buah ilmu kita hendaklah dalam tempoh jangka masa yang lama. Jadi kalau adik-adik semua sebenarnya, kalau kata adik-adik semua dah 5 tahun dah kat cenderah kan, kat bumi cenderah. Bila kata keluar daripada bumi cenderah kan, ya betul, adik-adik semua ada tanggungjawab di sisi masyarakat. Maknanya memenuhi permintaan masyarakat kan, dalam bab-bab keagamaan. Contoh menjadi imam masjid. Ya, adik-adik semua kena penuhi permintaan mereka. Tapi dalam masa yang sama, adik-adik semua tidak boleh berhenti daripada menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu ni dia memerlukan jangka masa yang panjang. Baiklah. Jadi adik-adik sekalian, merupakan satu peringatan bagi diri saya dan juga terutamanya lah, dan juga kepada adik-adik semua, bahawasanya kita ni semua dalam lingkungan para pemuda, para pemuda Islam. Jadi sebenarnya dalam aset sesebuah negara adalah pemuda itu sendiri. Sebab kalau kita nak tengok macam mana negara kita pada masa akan datang, kita tengok bagaimana pemuda pada zaman sekarang. Baik. Jadi seperti yang kita makruf sekalian, kita makruf bahawasanya kalau kita tengok dekat laman sosial seperti apa, Facebook, Twitter dan sebagainya, kalau YouTube ataupun realiti sekeliling kita, atau masyarakat, pemuda di sekeliling kampung cenderah tu sekali, kampung cenderah tu pun, kalau kita tengok macam mana suasana pemuda, macam mana akhlak mereka, kita dapat lihat keruntuhan akhlak, maknanya budaya melepak, budaya melepak di tepi jalanan, kemudian budaya pergaulan bebas, budaya apa lagi, mencarut mengumpat dan sebagainya. Jadi sebenarnya itulah realiti pemuda kita zaman sekarang, remaja kita zaman sekarang. Jadi siapa, adik-adik, saya melontarkan satu persoalan, siapakah orang yang sepatutnya menjalankan tanggungjawab untuk mengislahkan masyarakat? Jawapannya sudah pasti bahawa kitalah orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Lebih-lebih lagi adik-adik, maknanya ada ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran. Lebih-lebih lagi maknanya orang yang lebih terkehadapan untuk mengajak masyarakat sekeliling untuk ke arah kebaikan. Adik-adik sekalian, suka saya nak ingatkan, terutamanya ni peringatan untuk saya sendiri, bahawasanya tidak sepatutnya kita sebagai pelajar agama, lebih-lebih lagi pelajar tahfiz, orang-orang yang menghafaz Al-Quran, kita ni menjadi suatu fitnah terhadap agama Islam. Bagaimana kita nak tasawuf masalah ni? Baik. Sebagai contoh, adik-adik sekalian ada yang mengambil peperiksaan SPM contoh. Baik. Jadi seandainya kalau kata adik-adik tidak bersungguh-sungguh dalam pelajaran, sehinggakan keputusan adik-adik tidak memuaskan, lalu para masyarakat sekeliling bertanya, ni awak itu SPM macam mana keputusan, okey tak? Kat sini kita ada dua jawapan. Sama ada kita nak jawab dengan berbohong, kita boleh je kata saya itu alhamdulillah dapat 7A kan. Kalau nak lebih sikit 10A kan. Berbohong, padahal itu bukanlah apa yang diajar oleh apa yang kita belajar dalam ilmu agama. Ataupun yang kedua kita jawab, tak ada makcik, saya cuma 1A sahaja kan, 1A 2A je. Baik, dekat sini kita boleh tengok ihtimal masyarakat. Kita boleh berihtimal. Kalau kata
orang yang memahami, masyarakat yang memahami, tak ada masalah adik-adik. Dia kata tak apalah, biasalah manusia kan, ada kelebihan, ada kelemahannya. Tapi macam mana pada setengah golongan yang jenis mencari kesalahan dalam belajar dalam golongan agama kan? Dia jadikan benda ni sebagai bahan apa? Bahan ejekan. Dia kata apa budak-budak agama ni kan, bab agama je boleh royak kan, boleh cakap, tapi bila bab akademik terkebelakang. Kita tak nak kita ni jadi satu fitnah terhadap agama Islam. Jadi sebab tu saya menyeru kepada adik-adik sekalian, terutamanya diri saya sendiri, bahawasanya dalam masa usia kita sekarang ni hendaklah kita berusaha sungguh-sungguh kan. Kita usaha sungguh maknanya kalau kata kita belajar di sekolah, tumpukan perhatian, mudah je sebenarnya. Dia punya konsep mudah dalam pembelajaran. Kalau dalam kelas kita tumpukan perhatian ketika guru sedang mengajar. Kalau mengantuk, kita boleh minum air kan, ataupun kita minta izin guru untuk ke tandas. Itu dalam kelas. Kemudian di luar kelas kan, contoh di luar kelas, mudahnya waktu prep kita cuma murajaah semula apa yang telah kita belajar tadi. Kemudian kita selesaikan homework, kita selesaikan kerja rumah kita. Malam pula kita boleh apa? Kita boleh maksudnya kita murajaah balik, mutalaah balik apa yang kita hendak belajar. Dia sebenarnya simple kan? Perkara yang mudah, tapi disebabkan belajar kan? Belajar ni maknanya benda yang berlawanan dengan hawa nafsu. Itu yang ramai terkandas. Jadi itu je lah pada saya perkara ni. Harap adik-adik semua mungkin lebih ihtimam lah tentang perkara ni. Maknanya jangan jadikan diri kita feedback terhadap fardu ain Islam itu sendiri. Bukan sepatutnya, sewajibnya sebenarnya fardu ain. Baiklah. Jadi rasanya setakat ini sajalah nasihat yang boleh saya berikan kepada adik-adik sekalian. Minta maaf adik-adik kalau kata dalam sepanjang kata-kata saya ni mungkin ada yang mengguris perasaan, dan diharapkan apa yang baik tu insya-Allah kita sama-sama amalkan, dan apa yang buruk tu datanglah daripada diri saya sendiri. Dan akhir sekali sebelum saya mengakhiri ucapan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para guru sekalian, khususnya kepada muallim Ustaz Abdul Rahim terutamanya, sempat saya mengaji dengan beliau. Kemudian ustaz yang lain yang tidak sempat saya sebutkan namanya. Jadi mungkin dengan berkat doa mereka dapat saya sambung pengajian di bumi Mesir ni. Kalau kata nak ceritakan tentang pengalaman saya di bumi Mesir ni memang tak layak lah berbanding dengan ustaz di Cenderas sendiri kan. Contoh Ustaz Sebulah, orang lama tu kan, banyak cerita tentang kehidupan di Mesir. Cumanya pada saya ni ringkasnya lah. Ringkasnya kalau sesiapa yang sangat-sangat berkeinginan untuk mendalami ilmu agama dengan manhaj Azhari, amatlah digalakkan untuk datang ke Mesir. Dan kalau saya dulu pun datang ke Mesir dengan cara mengambil stam lah, ambil sijil tinggi agama Malaysia. Dan insya-Allah kalau mungkin benda perkara ni mungkin perlukan lebih bahasan yang lebih panjang, insya-Allah dalam kesempatan yang lain lah. Baiklah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sekiranya ada terdapat sebarang kesilapan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi ucapan saya.